Salam geng, racun kali ni special tau. Sebab apa? Kita tahu kan siri ni memang ramai tunggu lagi dekat pasaran kereta ni. Inilah dia, Poco F8 Pro. Finally Poco F8 series dah rasmi dilancarkan dan dia juga datang dengan versi Ultra yang paling power, yang paling special. Tapi tak apa, dalam video kali ni kita nak fokus dulu dekat versi yang Pro ni adakah berbaloi untuk korang beli. Dan kalau tengok spek dia, kita boleh katakan model ni kemungkinan akan masuk dalam carta flagship killer 2025. So, kalau korang dah bersedia apa yang best, apa yang kurang, berbaloi tak beli, jom kita mula keracun sekarang. Kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dulu. So kotak dia macam korang nampak lah, kombinasi warna kuning dan juga warna hitam. Tapi yang specialnya bila korang tahu dekat sini kan, ada tulisan Sound by Bose tau. Yang ni memang features yang kita jarang-jarang jumpa ada dekat siri kali ni tau. Dekat bahagian bawah ni ada tulisan Poco F8 Pro, lepas tu HyperOS. Variant yang kita dapat dekat sini kan 12512 GB warna biru. Kita akan buka sekarang. So once kita buka je, macam biasalah ada tulisan Poco dan ada satu kotak dekat sini. Tapi sebelum tu kita akan ambil dulu phone dia tau. So dekat sini kalau korang tengok betul-betul kan, adalah tulis spek dia. Cuma yang saya tertarik kalau korang tengok dekat bahagian bawah ni tau, ada tulisan no power adapter included in the box tau. Korang nampak tak permainan dia kali ni? Tapi tak apa, kita buka dulu kotak yang ni. So dekat dalam ni ada SIM tool ejector. Lepas tu ada kabel pengecasan USB-A to USB-C. Dan dekat sini ada juga quick start guide dan juga ada apa ni? Oh, okey. Lepas tu dekat sini kita dapat dia punya casing. Casing dia pula jenis silikon transparent. Oh, bukan transparent. Jenis solid macam gini. Standard lah kan. Next lagi kita akan tengok macam manalah rupa phone tu. Kita tarik dulu plastik dekat sini. So warna yang kita dapat ni macam korang tahu tadi, warna biru. So ini design dia. Dekat sini korang boleh nampak sendiri lah ada tulisan Sound by Bose tau. Yang mana ini memang features highlight dia untuk kali ni. Dekat bahagian sisi ni ada volume rocker dan juga power button. Beralih ke bahagian bawah ada speaker dia, ada port pengecasan, mic dan juga ada SIM tray. Dekat sisi lain ni clean je. Dan speaker dia satu lagi dekat bahagian sini tau. Dia jenis symmetrical. Kalau korang perasan kan, rekaan Poco F8 Pro ni memang sama macam Redmi K90 tau. Yang mana standard lah biasanya kan. Poco F8 ni ataupun Poco F series ni dia memang rebrand kepada Redmi K series tau. Cuma biasanya kalau masuk dekat pasaran global ni ada part yang diorang downgrade, yang mana kita akan tengok nanti. Bila pegang Poco F8 Pro ni, saya terus rasa perubahan arah design Poco tahun ni. Body dia clean, solid, sangat premium. Finish flat edge ni pun berikan grip yang lebih kemas. Warna yang Poco bagi kali ni pun kita nampak lebih matang tau. Ketebalan dia dalam 8mm, berat dalam 199 gram. So bila pegang tu, dia ada weight distribution yang sangat stabil, tak rasa macam top heavy sangat. Kualiti binaan pun memang naik taraf jugalah. Screen dipakai Corning Gorilla Glass 7i yang lebih tahan cala dan juga impact. Lepas tu of course lah Super IP68. So tak ada masalah nak guna time hujan ke apa. Antara features highlight yang membuatkan Poco F series kali ni sangat-sangat special tu ada dekat bahagian dia punya audio lah. Macam korang tahu, Sound by Bose tau. Dia punya speaker tu ditune oleh Bose tau. Rasanya ni first time lah kita dapat stereo yang diselaraskan oleh jenama audio high-end macam ni. So bila korang buka lagu kan, biasa lebih bulat, vokal pun jelas, memang sedap lah sound dia. Lepas tu Poco juga guna symmetrical stereo speaker yang betul-betul seimbang tau, kiri dan juga kanan. Dia bukan sekadar loudspeaker yang sebelah kuat sebelah perlahan macam tu. Lepas tu dengan Dolby Atmos lagi, audio dia akan jadi lebih imersif. Masuk pula dekat bahagian skrin yang mana dia datang dengan skrin 6.59 inci Ultra Clear AMOLED katanya.
Ada 120Hz refresh rate tapi bukan jenis adaptif. Lepas tu kecerahan pun tinggi juga, boleh cecah 3500 nits. Tambahan pula dengan sokongan HDR10+, Dolby Vision dan coverage disc IP3 white color gamer ni. So bila korang layan movie ke Netflix ke YouTube HDR, semua memang nampak sharp dan juga vivid. Paling best untuk para gamer, touch response ni pun sangat-sangat responsif tau, sebab support sampai 2560Hz. Sekarang kita masuk dekat bahagian engine dia, yang mana sama macam before ni jugalah. Kalau korang dah terbiasa dengan Poco F series ni, kalau model yang Pro tu biasanya diorang tak akan kasih chip yang paling powerful untuk tahun ni. Untuk chip yang power tu diorang letak dekat versi yang Ultra. So untuk Poco F8 Pro ni masih kekal pakai chip yang sama ada dekat Poco F7 Ultra. Snapdragon 8 Elite dengan binaan 3nm. Actually kan, chip ni sendiri dia bukan kelas biasa-biasa tau. Memang flagship kelas yang sama level dengan phone 4x5000 macam tu. CPU dia ada 2 prime core sampai 4.32 GHz dan 6 performance core yang boleh bagi sampai 3.53 GHz. GPU pula pakai Adreno generasi baru yang support Qualcomm AI Engine campur lagi dengan cooling system dia. So bila korang main game, memang frame rate dia terasa stabil, smooth dan suhu pun sangat-sangat terkawal. Untuk kejadian macam loading app, render bokap, switching antara tab pun memang sangat-sangat smooth. Yang mana untuk tengok prestasi sebenar dia macam biasa, korang boleh standby dekat next video gaming test kita. Bergerak ke bahagian kamera, Poco F8 Pro ni guna sistem triple kamera belakang yang nampak simple je, tapi hasil dia memang bukan main-main juga. Kamera utama 50MP, dia pakai sensor light fusion 800 yang besar tau, dengan OIS aperture f1.88. Hasil gambar malam pun lebih clean, noise lebih terkawal dan highlight dia pun nampak lebih natural. Untuk lens kedua dia pakai 50MP telephoto, yang mana kan yang ni sendiri pun dah cukup buat phone ni lain daripada pesaing tau. Dengan focal length yang setara 60mm, portrait pun memang nampak cantik, compression wajah pun natural, bokeh lembut dan detail yang sangat-sangat jelas. Untuk lens yang terakhir tu standard lah, dapat juga 8MP ultra wide angle untuk tangkap landscape ataupun group photo. Beralih ke bahagian bateri pula dekat sini, kapasiti yang ditawarkan dekat model ni memang besar, 6210 mAh. Tapi actually dia ada downgrade sikit tau compare dengan K90 yang tu kita dapat dalam 7000 mAh. Untuk sistem pengecasan korang dapat 100W hypercharge, lepas tu support juga 22.5W reverse charging. Selebihnya untuk features tambahan, dia juga datang dengan ultrasonic in-display fingerprint sensor yang lebih laju. Lepas tu ada juga Wi-Fi 7, NFC dan running HyperOS 3.1 yang ringan, smooth dan lebih pantas lah berbanding before ni punya generasi. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau based on spec on features yang ditawarkan Poco F8 Pro ni pun bagi saya dah cukup power lah untuk compete dengan flagship lain. Cuma sekarang ni saya belum ada harga rasmi lagi. Tapi tak apalah, masa video ni dipublish nanti mungkin korang pun dah tahu harga dia. So daripada harga nanti kita boleh tahulah phone ni berbaloi tak berbaloi untuk kita beli. So rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.